Assalamualaikum semua, jumpa sekali lagi dalam vlog terkini. Sekarang ni negara kita sekali lagi dilanda musibah pandemik COVID-19 ni. Kita lihat semakin teruk dan amat merisaukan. Statistik semakin naik dan juga kematian Jadi amat menakutkan jugalah. Seperti mana tahu memang kerajaan telah mengambil keputusan untuk total lockdown. Memang tak boleh nak keluar buat rakaman. Seperti mana kita tahu, proses rakaman di luar ni tidak termasuk dalam essential service. Jadi apa yang boleh buat adalah saya kongsikan perkongsian pengalaman daripada fans-fans semua. Amat bahaya untuk kita keluar pada waktu sekarang. Jikalau saya keluar membuat rakaman, mungkin saya akan membahayakan diri saya ataupun membahayakan orang lain di luar sana. Sebab kita tak tahu di mana kita punya kontak yang mungkin akan terkena pada diri kita. Sebab sekarang ni memang virus ni, varian ni memang dia tak ada simptom, tiba-tiba kena je tombang. Jadi apa yang terbaik adalah stay safe, stay at home, dan kita berkongsi pengalaman. Sebelum ni perkongsian daripada Kak Alida, dan kali ni daripada fans yang telah menghantar pengalaman beliau di Telegram. Saya olah sedikit pengalaman beliau ketika beliau pulang ke kampung ketika kerajaan membenarkan untuk merentas negeri pulang ke kampung. Jadi tak nak buang masa, jom kita ikuti dulu pengalaman beliau. Dan selepas itu kita ada cabutan bertuah kepada fans-fans yang telah membeli merch pada batch pertama. Tunggu di akhir video. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rauda binti Abdul Rahim. Saya pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh Perak. Dan mengambil jurusan Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ni berlaku pada malam 1 November. Ada suara yang berbisik. Takut gitu. Ya Allah, subhanallah, apa lagi nak jadi ni, ya Allah. Cerita ni berlaku pada malam 1 November. Maksudnya 30 Oktober malam tu. Okay, sebagai seorang student memang dipenuhi dengan assignment, dengan test, quiz dan mini project. Tambah-tambah lagi apabila dah tiba akhir semester. So saya pun pulang ke kampung oleh kerana Perdana Menteri kita mengizinkan merentas negeri. So kami sekeluarga, saya dan keluarga saya pulang ke kampung. Saya di Perlis. Saya tak nak mention lah kat mana kan. Okay, so bila tibanya di kampung, kami semua melakukan rutin seperti biasa. Dan saya ingin menggambarkan keadaan kampung, rumah kampung saya ni. Rumah 2 tingkat, rumah kampung, bawah bahagian batu dan atas pula bahagian papan. Di mana semuanya papan lah, dinding papan, lantai tu pun papan. Okay, rumah ni ada 3 bilik di tingkat atas dan 1 bilik di tingkat bawah. Bilik air, dapur semua berada di tingkat bawah. Dekat atas ni ada 3 bilik, 1 bilik store dan 2 bilik tidur, dan ada sebuah ruang tamu. So pada malam tu saya pun dengan serabut, dengan stres, nak kena siapkan mini project. So saya pun memang decide untuk tak nak tidur malam tu dan nak siapkan assignment. Macam malam-malam sebelumnya, apabila saya tidur kat kampung, saya akan tidur di bahagian rumah bawah. Tak tidur bahagian atas lah. Tapi malam tu first time saya tidur di rumah atas. Dan saya pula tidur dekat bahagian ruang tamu, tingkat atas tu. Sebab bilik dah penuh. Satu lagi tu bilik store, satu lagi ni bilik Pak Su saya, di mana bilik tu berada di sebelah kiri ruang tamu. Dan satu lagi bilik di belakang ruang tamu. So pada malam tu semua tidur awal. Dan saya pun apalagi semangat lah nak buat assignment. Sebab dalam keadaan yang sunyi, kita boleh lebih fokus kan melakukan assignment. Buat-buat, tengah buat, tiba-tiba bulu roma saya meremang.
secara tiba-tiba. Lepas tu saya pun macam bercakap lah, kenapa tiba-tiba berembang ni. Dan saya pun tengok jam, tengok 9.30 malam. Awal lagi, maksud awal lagi tu, awal lagi kalau nak ingatkan benda yang seram-seram yang berlaku sebelum ni. Jadi saya terus ambil keputusan untuk buka YouTube dan pasang surah Al-Baqarah. Pasang surah Al-Baqarah tu alhamdulillah tak jadi apa-apa pun. So bila dah habis tu, saya masih lagi rasa ragu-ragu nak tutup laptop. Nak tutup ke tak. Jadi saya ambil keputusan untuk pasang bacaan ayat Al-Quran yang panjang punya, yang 114 surah. Semua tu total dia 9 jam. Jadi sempatlah saya nak siapkan assignment sampai pagi kan. Saya ingatkan keadaan akan bertambah baik, rupanya bertambah buruk pula. Saya pula pada malam tu, saya tidur kat ruang tamu tu, bersebelahan dengan bilik paksu saya yang sebelah kiri tu. Sambil saya buat assignment, tiba-tiba ada satu benda jatuh. Bunyi macam tu memang sangat kuat dan betul-betul belakang saya. Yelah, rumah papan, memang dengar lah orang jalan, orang naik tangga pun kita dengar kan. Apatah lagi bunyi benda yang jatuh, berat sangat. Dan bila saya pusing, tak ada apa-apa. Waktu tu jantung saya dah berdegup, macam saya takut jugalah time tu. Kenapa kan? Sebab time tu dalam pukul 12 macam tu. Tak lama selepas tu, tiba-tiba datang seekor kucing yang Tok Wan saya bela dekat rumah tu. Kucing tu betina. Dan tiba-tiba kucing tu datang dekat saya, mengiau-ngiau dekat saya. Lepas tu saya pun halau lah dia, sebab saya jenis yang allergic kucing. So saya tak naklah kucing tu dekat kat saya. Nanti saya sakit, nanti susah pula assignment saya tertangguh dan sebagainya. Jadi saya pun halau lah kucing tu. Tapi kucing tu seakan-akan melihat saya macam dia nak cakap kat saya sesuatu. Lepas tu saya cakap lah kat dia, saya tak ada makanan. Lepas tu saya cakap, esok lah esok. Lepas tu saya pun halau dia, dan kucing pun lalu pergi. Saya pun sambunglah buat assignment. Dan apabila saya sambung buat assignment, tiba-tiba lampu ruang tamu tu berkelip-kelip. Saya pun macam terbeliakkanlah mata saya. Macam betul ke lampu ni berkelip? Dan dengan secara tiba-tibanya, switch laptop saya ditutup. Dan laptop saya pula terpadam, disebabkan laptop saya ni apabila orang tutup switch, dia akan terpadam sekejap dan dia akan kembali terbuka. Saya pun memang gelabah. Kenapa lampu berkelip? Siapa yang main tutup switch ni? Dan dalam masa yang sama, keypad laptop saya ni bergerak dan taip. Benda yang saya tak tahu dia tulis apa, tapi dia bergerak sendiri dengan mouse yang ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Dan memang time tu saya memang, ya Allah, memang takut sangat-sangat. Memang saya tahu saya boleh lawan, tapi dalam masa yang sama, benda tu pun tengah lawan diri saya sendiri. Saya pun apa lagi, berkumat-kamit lah saya baca ayat-ayat kursi, ayat Al-Quran, zikrullah, supaya kuatkan diri saya. Dan alhamdulillah keadaan beralih normal buat seketika. Apabila keadaan semakin okey, semakin elok, saya pun sambunglah buat assignment. Dan keadaan kembali sunyi seperti tadi. Apabila saya sedang menyiapkan assignment, tiba-tiba bilik sebelah kiri, pintu bilik paksu saya ni terbuka dengan luasnya. Saya ingatkan ibu saya yang bangun. Jadi saya pun tanyalah, awal ibu bangun? Dengan confidentnya, tanpa menoleh. Bila saya pusing, ibu saya tak ada pun. Maksudnya pintu tu memang terbuka, tapi tak ada orang keluar. Sebab adik-adik saya dan ibu saya tidur dalam bilik tu. Jadi saya ingatkan ibu saya yang bangun kan. Tengok tak ada orang. Dan buat pengetahuan semua, pintu bilik tu adalah pintu yang sangat berat, di mana apabila kita nak masuk dalam bilik tu,
kita kena buka dan kita kena tolak guna bahu untuk buka pintu tu sebab pintu tu sangat-sangat berat. Dan secara tiba-tibanya pintu tu tertutup sendiri dengan keadaan yang sangat membingitkan telinga. Saya yang tengah buat assignment ni, ya Allah. Astaghfirullahalazim, macam mana nak buat ni? Saya memang ni memang sah ni, memang diganggu ni. Memang tak pernah pintu ni terbuka sendiri. Memang saya time tu saya macam tak tahu nak cakap apa, macam mana nak buat pun tak tahu. Pada time tu hati saya dah berdegup kencang. Lepas tu tangan saya dah ketar. Tak pernah saya rasa selama ni macam ni. So saya cuba kawal diri saya sendiri supaya saya rasa tenang balik kan. Dan apa yang saya buat seterusnya adalah saya memaksa diri saya untuk tidur. Kat situ ada satu tilam dekat sebelah saya ni. Dan masa saya nak letak kepala saya dekat bantal tu, tiba-tiba ada satu buku tiba-tiba jatuh daripada tempat yang tinggi. Sebuah buku yang tak tahu dari mana, sedangkan tak ada rak buku pun dekat ruang tamu tu, dan tak ada satu buku pun dekat ruang tamu tu sebelum tu. Saya pun macam pelik, datang pada buku ni. So saya pun macam, ya Allah, apa lagi lah ni. Saya pun dah malas dan nak fikir pasal ni. Saya baca lagi ayat kursi. Masa baca ayat kursi tu, tiba-tiba saya rasa ada sesuatu di belakang saya. Saya tak toleh pun sebab saya masih rasa untuk kuatkan diri saya. Dan saya pun buka lah Instagram untuk scroll untuk menghilangkan rasa takut saya tu. Tengah scroll Instagram, tiba-tiba selimut saya yang saya selimut tu dikibas daripada bahagian kaki sampai ke muka. Maksudnya macam benda tu dia angkat selimut saya tu, dia tutup muka saya. Daripada selimut bahagian kaki saya tu, dia tutup muka saya. Memang pedih gila muka saya je tahu macam mana. So macam tiba-tiba macam nak nangis dah lah. Takut, sakit pula tu kan. Dan saya pun terus berlari masuk ke bilik yang dibuka pintu tadi tu. Bilik sebelah kiri tu. Saya pun memang decide saya nak tidur dalam tu malam tu. Saya dah tak kisah dah laptop saya shutdown ke tak. Tapi ayat Al-Quran yang saya pasang tu masih berjalan. Dan apabila saya masuk dalam bilik tu, ibu saya dan adik-adik saya juga masih tidur dan tidak sedar akan kewujudan saya dalam bilik tu. Dan saya ingatkan gangguan tu akan berakhir. Saya memang sangat-sangat kecewa. Memang tak berakhir rupanya benda tu. Mulut masih lagi berzikir mengagungkan Allah. Tiba-tiba ada suara yang berbisik. Macam dia cakap macam tu, macam takut ke tu, dia bisik macam tu. Dan saya pula dalam hati memang istighfar banyak. Ya Allah, Subhanallah, apa lagi nak jadi ni, ya Allah. Memang time tu memang takut sangat getar ni dengan baca lagi. Dan tengah-tengah baca ayat kursi tu, tiba-tiba pintu tu sekali lagi dibuka dari arah luar. Dan memang terbuka dengan kuatnya. Dan ada angin yang mendepul masuk ke dalam bilik tu. Dan pada masa yang sama, apabila saya nak tengok ke arah pintu tu, tiba-tiba ada sesuatu yang memegang tangan saya. Saya tak tahu nak cakap apa. Lepas tu saya pun bangun. Saya terus bangun. Saya buka lampu dalam bilik tu sebab saya takut sangat. Saya dah getar, ya Allah, macam mana nak buat ni. Dah tahu dah macam nak nangis dah. Bila saya buka lampu tu, saya terus kejut ibu saya. Saya cakap, ibu, jomlah bangun tidur kat bawah. Dan ibu saya pun mestilah pelik, kenapa dia ni tiba-tiba ajak tidur kat bawah. Lepas tu dia fikir, kenapa pintu
pintu terbuka, macam tu. Dan muka saya time tu memang sangat pucat dengan tangan sejuk, dengan getah lagi. Memang rasa memang nak kena rasuk dah. Sebab waktu saya dalam bilik tu, waktu saya tengah zikir tu, memang bising sangat-sangat. Keadaan dekat dalam bilik tu memang sangat bising dan saya tak faham pun diorang cakap apa. Memang sangat bising, macam buat kenduri. Dan diorang juga macam tengah berbincang ke sesuatu. Dia tak marah, dia tak sedih, dia tak apa-apa. Tapi saya tak faham apa yang dibincangkan. Tetapi sangat-sangat bising. Dan jika saya tak bangun dan buka lampu, ajak ibu saya tidur kat bawah, memang saya yakin saya memang kemungkinan besar akan jadi histeria ataupun kena rasuk dengan benda tu. Bayangkan time tu pukul 3.30 pagi. Siapa je nak tolong saya kalau saya tiba-tiba menjerit tengah-tengah malam? Ibu saya alhamdulillah dia bersetuju nak tidur dekat bawah. Lagipun ibu cakap ibu pun tak boleh nak tidur sebenarnya. Dan gangguan tu tak berakhir apabila saya turun dekat bawah. Dia masih lagi mengganggu saya ketika saya cuba menyiapkan assignment saya. Bukan tak boleh tidur, tapi tak boleh nak tidur. Yelah, bila nak tidur dia mesti terbayang-bayang. Lagipun tadi bila saya nak tidur, saya dizibas pula selimut ke muka dengan benda tu jatuh, ada benda kat belakang. Saya pun memang tak boleh nak tidur lah malam tu. So nak tak nak saya siapkan juga assignment saya dengan duduk di atas kerusi dekat bahagian ruang tamu dekat bahagian bawah. Dan alhamdulillah gangguan ni mula beransur pulih apabila ayah saya yang bangun bersiap untuk pergi ke kerja pada jam 5.10 pagi. Kiranya gangguan ni bermula daripada pukul 12 tengah malam sampai pukul 5 pagi. Dengan keadaan takut, dengan hati saya yang berdegup kencang, dengan tangan yang sangat-sangat orang kata Parkinson sebab takut sangat, sebab tak pernah alami benda-benda macam ni. So itulah pengalaman saya yang saya rasa saya takkan lupakan. So apa dia yang saya dapat berdasarkan pengalaman saya ni adalah jangan terlalu yakin yang kita mampu melawan benda-benda macam tu. Walaupun saya yakin, tapi saya memang rasa sangat takutlah pada waktu tu. Memang alhamdulillah Allah selamatkan saya daripada berlakunya benda-benda yang tidak diingini. Dan saya harap kepada pendengar-pendengar ni dapatlah mengambil iktibar daripada apa yang disampaikan oleh saya kepada semua. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selesai sudah perkongsian daripada saudari Raudah binti Abdul Rahim tadi. Pada setiap cerita dan pengalaman seseorang tu pasti akan ada moral yang boleh kita renungi bersama. Walau bagaimanapun, bukan kita sahaja menumpang dekat muka bumi ini, tetapi ada juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Paling penting adalah kita jangan terlalu riak dan takbur di muka bumi Allah ini, dan jangan sesekali kita memperkecilkan pengalaman-pengalaman orang. Kerana setiap pengalaman setiap orang pasti tidak akan sama apa yang dilalui dan dia tempuhi. Kerana di setiap tempat pasti ada cerita yang tersendiri. Kepada siapa-siapa yang berminat untuk kongsikan pengalaman anda yang tersimpan dan tak mampu diceritakan, boleh kongsikan kepada saya dan boleh hantarkan secara teks ataupun voice anda, pesanan suara kepada admin Naim melalui Telegram, dan saya akan baca, lihat dan saya akan cuba olah untuk episod lockdown series yang akan datang, InsyaAllah. Okey, sekarang sudah sampai masa yang ditunggu kepada pembeli merch pada batch pertama untuk cabutan bertuah. Sekarang di sini ada 2 DJI Osmo Mobile 3 untuk kepada sesiapa yang bertuah di sana, yang mana masing-masing boleh menggunakan ni untuk membuat konten, untuk mengambil gambar dan apa saja. Okey, jadi tak nak buang masa. Dekat sini di sini semua adalah nombor-nombor pembeli
yang mana semasa pengantaran saya ada bagikan nombor kad dalam kotak untuk cabutan mertuah. Semua boleh standby dengan nombor masing-masing, dan mana-mana nombor yang saya cabut, mana yang terima, boleh terus hubungi Naim untuk tuntutan hadiah. Sekarang bismillahirrahmanirrahim, kita tengok nombor mana yang terkena. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tutup mata dan cabut 2 nombor yang bertuah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita letak dulu. Jadi nombor yang berjaya adalah nombor 118. Kita lihat siapa yang berjaya dalam 118. Nur Maizatul Akmal. Boleh tuntut hadiah dengan Naim. Okey, nombor 2. Nombor 2, cabutan nombor 2. Sekali lagi kita pusing nombor siapa yang berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Warna oranye juga. Nombor 2 adalah 100. Nombor yang ke 107. Jadi yang berjaya adalah Muhammad Ashraf bin Zainuddin. Jadi tahniah kepada anda berdua. Sila boleh collect anda punya hadiah dekat Naim. Kepada yang telah berjaya, boleh tuntut hadiah ini dekat Naim. Boleh WhatsApp beliau untuk kita buat pengantaran nanti. Okey, jadi saya nak update sedikit tentang sesiapa yang telah membuat pesanan untuk batch kedua, yang mana sekarang ni ada sedikit delay, yang mana sekarang ni total lockdown. Jadi supplier untuk batch kedua ni dia tak termasuk dalam essential service. Duka citanya pihak supplier kami ni tidak boleh beroperasi masa tempoh lockdown ni. Jadi kami akan update setelah kilang ni akan mula beroperasi. Kita akan update sekali lagi di Facebook, Instagram untuk makluman semua. Kepada yang tak sempat nak membuat pembelian untuk batch kedua ni, bomber jacket yang saya pakai ni, order masih kami buka buat masa sekarang. InsyaAllah jumpa lagi, dan Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton vlog kali ini.